تحل به القدة تنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kehidupan lagi pada pagi ini. Syukur juga seterusnya daripada itu kita digerakkan oleh Allah untuk melangkah sampai ke masjidnya, sampai ke rumah-rumahnya, untuk kita mendirikan solat sunat sebelum subuh dan solat berjemaah subuh. Kemudian kita duduk sebentar untuk mengikuti pesanan para alim ulama pada kitabnya pagi ini, Fathur Rabbani karangan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Terima kasih pada pimpinan Masjid Kapuri Cihulu ni atas jemputan pada pagi ini. InsyaAllah kita bicara tajuknya keutamaan bukan dengan kekayaan. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah di majlisnya di Madrasah Al-Ma'murah pada Jumaat 8 Syawal 545 Hijri. Lama dah. Jangan selalu mengharapkan kaya, wahai manusia yang fakir, wahai manusia yang miskin, wahai manusia yang berharap sangat. Jangan sampai engkau mengharapkan menjadi kaya kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu. Saat kita susah, mungkin kita ingat Tuhan. Bila kita kaya lupa. Ramai tak yang macam tu? Ramai, kan? Masa susah nak buat maksiat kurang, duitnya tak ada. Bila kaya senang je, nak order pun boleh. Saya teringat ada seorang doktor pakar, dia cerita dengan saya, dia memang suka bercerita. Dia prof. Pernah lah dia bersama dengan VIP lah satu kali tu, outstation. Dia doktor peribadi kepada orang tu juga. Lalu dia bertanya, "Dok, you tak nak ke seminggu tak ada dengan wife ni? Kalau nak beritahu, I bayar free je." Sampai macam tu, subhanallah. Kerana apa? Kayanya. Cash money bawa 300,000 bawa, tapi kerana kaya menjadi lupa. Ini kita tak nak. And Prof tu senyum je, tak apa, I tak perlu. And orang yang diiman, tuan-tuan. Dan engkau pula wahai orang yang sakit. Tadi tentang orang yang miskin nakkan kaya, orang yang sakit nakkan sembuh, sampai engkau mencita-citakan afiat sembuh. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu pun ada juga. Masa sakit sekian-sekian keadaannya nakkan sembuh. Selalu ada orang masa sakit ingat Tuhan, betul? Betul. Masa sihat ingat lagi tak? Mungkin ada yang tak ingat. Bahkan ada pun ditunjukkan buktinya, kan? Kalau kita ingat Allah masa sihat, insya-Allah masa sakit pun kita ingat. Kalau kita ingat Allah masa sihat, Allah Ta'ala ingat kita masa sakit. Maka didorongkan kepada kita ketaatan itu berterusan. Tidak ada rasa putus asa, mengalah dan sebagainya, tidak. Itu orang yang capai makam dia redha dan syukur. Tapi kalau orang-orang awam, kebiasaannya yang di bawah biasanya akan terbalik kuang lah. Begitu keadaannya. Sebab tu kita tengok ada kalangan artis yang masa dia sihat dia lupa pada Tuhan, free hair. Masa sakit dia ingat kepada Tuhan, minta bantuan sana sini dan sebagainya, orang mendoakan, alhamdulillah. Kemudian apabila sembuh diberitahu oleh doktor setelah mana melalui proses dan kemoterapi, radioterapi, kami mengesahkan bahawa puan telah pun sembuh daripada penyakit kanser ini. Seminggu dua selepas tu buat statement, aku mesti kembali balik menjadi diri aku. Dan hilang tudung. Masa sakit ada tudung, kemudian hilang tudung. Dia lupa bahawa yang sepatutnya aku menjadi hamba kepada Tuhan. Di mana sahaja kita berada, kita menumpang di tempat yang dijadikan oleh Tuhan, iaitu Allah. Ada tak kita nak buat satu benda yang namanya benda salah, duduk kat tempat lain yang Allah Ta'ala tak nampak? Tak ada. Duduk kat bumi yang lain yang bukan Allah Ta'ala buat? Tak ada, kan? Semuanya Allah Ta'ala buat belaka selain daripada Allah, selain daripada diri, selain daripada zat dia tu, semuanya makhluk yang dijadikan oleh Allah. Oleh kerana tahu bahawa semuanya Allah Ta'ala buat, kita ni sebagai hamba kena taat pada Tuhan dia lah. Begitulah juga hamba yang ditawan,
kan, hamba saya dan sebagainya, kena ikut tuannya tu. Kalau dia lari tu dia berdosa hinggalah dia balik dan dia hulurkan tangan minta maaf. Gitu. Kita bukanlah hulur tangan, taubat namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu apabila sembuh, lupa balik buat balik jahat tu. Pakai akalmu, dia kata, dan pelihara buah amalanmu, nescaya akan dipuji perkaramu. Susah ke, senang ke, miskin ke, kaya ke, amalan tu jaga, dia kata. Jangan ada kurang. Kan, masa kaya sama, masa miskin pun sama, masa sihat begitulah juga amalan dia, masa sakit begitu juga, tak ada terkurang pun. Baik. Memadailah dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan buat kamu, dan jangan minta lebih dari itu. Redalah dengan ketetapan yang Allah Ta'ala bagi ni. Tak menafikan usaha ikhtiar. Kita disuruh usaha, hingga kan pepatah Arab berbunyi man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Baik, usaha-usaha tu serahkan keputusan hasilnya tu pada Allah. Kan, baik namanya mata benda rezeki pencarian yang kita nak. Awal-awal pagi lagi pergi ke pasar, nak berniaga untuk petang hari dan sebagainya. Yang pisang goreng, pisanglah yang dibelinya. Yang mana buka restoran dengan bahan mentah yang dibelinya lah. Kan, tiba-tiba masa nak berniaga, bawah kanopi dan sebagainya tu terbang, angin ribut dan sebagainya. Habis semua basah kuyup dengan lauk-lauk, dengan pisang-pisang goreng, semuanya tak terjual pun. Kan, Allah Ta'ala menguji kita. Sebenarnya ketika itu, tengok balik apakah salah silap kita satu, ataupun apakah Allah Ta'ala sedang menguji kesabaran kita. Salah silap tak ada, kan? Tapi Allah Ta'ala menguji kesabaran kita. Aku ni kuasa atas diri kamu lebih daripada tu. Baik. Sebab semua yang direzekikan Tuhan buatmu lantaran permintaanmu itu, nescaya akan menjadi kotor dan keruh. Ingatlah bahawa aku sudah mencuba semua ni. Sidi Syah Abdul Jalani dah lalu dah semua proses ni, tuan-tuan. Lalu dia pesan pada kita, kan, kalau kita nak lebih tu tak salah, tapi nak lebih tu untuk apa? Maka biar betul di dalam doa, ya Allah, Engkau lah yang memiliki segala kekayaan, baik di langit, baik di bumi, di mana sahaja alam ini, semuanya adalah tanda kekayaan Engkau, kekuasaan Engkau. Kayakanlah aku sedikit, wahai Allah, agar dengan kekayaan aku ini dapat aku menolong orang-orang yang susah. Biar betul letak dia tu, biar ada sandaran untuk buat amal. Biar dengan kekayaan aku yang aku peroleh, aku tergolong dalam kalangan pembayar zakat. Itu tak apa. Nak kaya semata gitu, baliknya dia akan sengit, dia akan serong, dia akan jatuh. Baik. Maka apabila dia rasa terdorong untuk meminta, kalaulah, kan, ingatlah bahawa aku sudah mencuba semua ni, kata dia tadi, kecuali jika sang hamba itu memang terasa hatinya untuk meminta kerana sangat keperluan. Ya. Maka apabila dia rasa terdorong untuk meminta tu, rasa-rasa terdorong tu, Allah Ta'ala yang dorong sebenarnya. Kelak akan diberkati apa yang dimintanya. Cara minta kena betul, dan akan dihilangkan yang kotor dan yang keruh itu daripadanya. Supaya apabila dia dapat nikmat tu, diperhati elok si pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penjelasannya, Sidi Jailani mahu mengajar kita supaya sentiasa bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan sampai kita merasa kurang puas, kan, jawatan, kedudukan, atau benda rezeki kehidupan kita, anak pinak dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang, dia minta nak anak 11 tahun kahwin, 7 tahun kahwin, tak dapat-dapat, kan. Allah Ta'ala menguji kesabaran dia tu, kan. Tiba-tiba lalu diminta pada sahabat kami, doakan Ustaz, kan, pergi ke Mekah, khususnya ketika mana tempat dan waktu yang mustajab doa, padang Arafah ketika haji, tuan, kan. Doakan untuk dia agar dapat zuriat. Kirimkan doa tu pada sahabat kami, kan. Lalu didoakan tu, tahun depan alhamdulillah lekat, kan, jadilah, daripada alaqah, mudghah dan sebagainya tu.
jadi janin, jadi baby, kembar pula rupa-rupanya. Bila dibuat apa nama ni, scan tu, dia tengok, oh kembar rupa-rupanya. Syukur. Dan berbelas tahun nunggu nak dapat zuriat, tak dapat-dapat, tiba-tiba dapat, double pula. Kemudian tahun selepas itu mengandung lagi, pun double juga, kembar lagi tuan-tuan. Dah jadi 4. Tahun seterusnya yang ketiga 2 lagi, dah jadi 6 tuan-tuan. Pelik kan? Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi on time, kena pada masanya, dia bagi kan. Memang itu dalam takhsis iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tanya pada sahabat kami, Ustaz, ada pergi lagi tak? Ada. Kenapanya? Bukan nak kirim doa, saya nak join sekali Ustaz, nak pergi ke Mekah tu. Gitu, nak pergi ke Madinah, Mekah, Arafah, semua sekali itulah kan. Kenapa, ada doa lain ke? Ada. Apa dia? Ya Allah, kalau kau nak bagi pun agak-agak lah ya Allah, orang lain pula tu kau kan. Tak tertanggung dia bila Allah Ta'ala dah bagi zoom sekali. Begitu keadaannya ya. Allah Ta'ala punya rahsia semua kita tak tahu. Apa hikmah di sebaliknya tu? Nak uji kesabaran kita. Banyak lagi lah benda yang namanya rezeki ni kan. Bukan semata-mata anak, harta, sahabat yang baik rezeki, ilmu yang baik lagi bermanfaat rezeki, dapat beramal pula dengan ilmu tu rezeki, sebar pula pada orang lain rezeki, orang tu pula amalkan dan sebarkan pada orang lain pula rezeki, datang pada kita namanya pahala, dan jadi tabungan pada negeri akhirat. Gitu. Baik, jangan sampai kita merasa kurang puas lalu kita terus meminta-minta, dan biar kita meminta seberapa banyak sekalipun, kalau tidak ada rezeki yang sudah ditetapkan buat kita, sama saja hasilnya. Minta tak salah, tapi jangan kecewa. Ada yang Allah Ta'ala bagi kat dunia, ada paling besar lagi nikmatnya Allah Ta'ala bagi di akhirat. Sehingga kan ahli syurga yang ketika mana berada di dalam syurga tu kata apa? Kalau aku tahulah kan, aku tahan doa aku dulu tu, aku takkan doa benda sekian-sekian. Kerana apa? Allah Ta'ala ganti di negeri akhirat jauh lebih besar daripada apa yang Allah Ta'ala bagi atas dunia dulu. Sampai menjatuh punya tuan. Baik, kalau tidak ada rezeki yang sudah ditetapkan buat kita, sama saja hasilnya. Tentu tidak ada yang akan sampai. Kalau kata Allah Ta'ala tahan, siapa nak bagi pun tak boleh. Kalau kata Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa pun boleh tahan. Gitu ya. Orang tak ada anak, umpama contoh kan, isteri beritahu kepada si suami, bang, saya ada seorang kawan karib, suaminya meninggal dunia terbabas motosikal masuk dalam parit kan, patah lehernya, meninggal dunia. Anaknya comel bang, umur baru 4 tahun macam tu kan. Dianya baik, comel, lagi comel dia daripada saya. Kawan karib, sama-sama sekolah, sama college dulu. Saya nak tak? Abang nak tak kalau saya pinangkan untuk abang? Apa kata si suaminya ni? Ini guru di Madrasah Islamiah Jendram Hilir, salah seorang daripada guru yang ada dekat Jendram ni tuan-tuan ya, tak jauh pun daripada kita, setengah jam sampai lah. Dia kata apa pada isteri dia? Aku dah ada kamu seorang ni pun dah cukup dah. Memang kita tidak ada anak, tapi kita ada anak murid. Awak mengajar, saya mengajar. Ilmu yang bermanfaat tu kita dapat habuan tu. Tak apalah kita tak ada habuan anak yang soleh, kita ada anak murid, kita ada sedekah yang kita boleh lalu lagi prosesnya tu. Gitu, senyum menjadi isteri dia. Rupanya memang tertulis, siapa nak offer dah Allah Ta'ala tak bagi, takkan berlaku gitu kan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa pun boleh tahan kan. Isteri punyalah detect, abang pergi mana ni, tadi nampak dekat Sentul, abang kata nak pergi Gombak, ini Sentul mana pergi? Sudah kan, punyalah dia tahan kan. Tak nak suaminya tu beristeri lebih ataupun ada isteri yang lain kan, tak jalan, jadi juga. Kau tahan kat mana pun, kalau dalam takhsis iradat Allah dan rahsia Allah tu takdirnya dua-dua dah, tiga-tiga dah. Jangan si wanita hanya melihat atas diri lelaki, dia kena lihat juga atas diri dia kan, bahawa jodoh pertemuan dia mungkin dengan satu suami saja atas dunia, atau 2 suami setelah mana suami yang pertama meninggal, atau berlakunya perceraian dan sebagainya. Tengok pada sudut tu.
Jangan tengok pada sudut lawannya, tengok juga pada sudut pada atas diri dia tu. Macam tu sebenarnya. Gitu ya. Baik. Tetapi jika itu sudah memang rezekinya, tidak payah meminta pun tetap ia sampai. Itu dia kan. Manusia itu memang sentiasa tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhannya. Itulah dia keadaan kita, tuan-tuan. Berapa banyak yang diberi masih mahu yang lebih. Ya. Kerana dikhawatirkan bahawa pemberian yang lebih itu menjadi bala. Abdi yang lebih, tuan-tuan, bila orang ada sifat tamak, bila orang apabila diberikan nikmat sihat, dia lupa, kan? Dia lupa nak berlaku taat, nak merebut yang afdal-afdal, dia tinggalkan. Masa sihat mampu untuk datang ke masjid surau merebut yang afdal, berjamaah. Ini tutup sakit, alangkah baiknya kalau aku ni sihat, dapat aku berjemaah dulu, aku tak pergi pun. Sekarang ni tiba-tiba dah huzur baru nak pergi, tak juga rupanya. Dulu tak nak berfikir, sekarang baru nak teringat. Dan tu pun mujur teringat kalau tak ada bagilah. Baik. Dan bukan lagi menjadi nikmat pemberian tu. Itulah yang harus dijaga, jangan sampai berlaku, tuan-tuan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur padaku, kata Allah, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu. Dan jika sekiranya kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya azab aku teramat pedih. Kan? Syukur-syukur ni buat kerja taat lah. Jauhi maksiat, jauhi segala benda yang Allah Ta'ala larang, buat segala benda yang Allah Ta'ala suruh. Tu tanda orang yang bersyukur. Dan atas kesyukuran tu Allah Ta'ala tambah nikmat. Tengok pada ayat apa? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Janji Allah tu pada manusia, pada hamba dia tu taat, dia bagi rezeki, dia bagi jalan keluar daripada masalah tu, kan? Dia aturkan siap-siap benda semua. Syarat takwa, situ duduk dia. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memperbanyakkan permintaan maaf dan afiat, kan? Minta maaf masa sakit tu, perbanyakkan maaf, minta maaf tu, dan perbanyakkan juga niat untuk sihat tu, untuk selamat kekal pada agama. Kita selalunya apabila sakit terus pergi klinik, pergi hospital. Dalam anjuran Islam, sebelum ke hospital, ke klinik tu, bersedekah dulu. Bersedekah dulu. Ini kaedahnya. Kerana bersedekah tu dia mengundang rezeki. Rezeki apa yang kita nak? Sihat. Situ dia kaedahnya, tuan-tuan ya. Singgahlah mana-mana, ada singgah pam minyak apa macam tu, ada orang yang jaga pam attendant tu, gajinya kecil, ulurlah RM2, RM3, RM5 ke, bayar ni saya kasih ya. Apa untuk apa encik? Saja hadiah-hadiah, macam tu kan. Jangan sebut sedekah, kan? Dia rasa malu bila sebut hadiah, dia rasa seronok, macam tu, tuan-tuan ya. Jaga adab kita. Hakikatnya sedekahlah, begitu. Cukupilah permintaanmu itu pada yang ini sahaja, dan jangan merasa sombong sampai tidak tahu mengangkat tangan. Doa malas, setengah-setengah semayang mau, doanya tidak. Ada perangai macam tu. Lagi teruk perangai Wahabi tu, kan? Kita semayang-semayang tu kan dah doa, dah buat apa dah doa lagi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam semayang tu yang wajib, yang luar tu yang sunat tu. Yang sunat itulah tanda kita minta lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari setelah selesai daripada solat berjamaah, dan setelah diberi salam, lalu tengok ada seorang sahabat bingkas bangun nak balik. Lalu dipanggil, "Wahai saudara, wahai anak muda, ada urusan apa yang kamu nampak bergegas-gegas tu? Ada apa-apa yang penting ke?" "Tak ada, wahai Amirul Mukminin." "Kalau tak ada, duduk dulu. Berzikir barang sedikit sekali pun, berdoalah, beradablah dengan Allah Subhanahu wa taala." Tu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada siapa berani Sayyidina Umar lawan Sayyidina Umar? Tak ada. Kan? Tu pelik perangai.
Kadang dia jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia bangun belah. Subhanallah, macam-macam perangai kan. Tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, yang kita ni hamba, perlu sangat pertolongan daripada Allah. Kelak Allah Ta'ala akan mematah-matahkan tulang temulang kamu. Jangan berlagak sombong terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap para makhluknya, mentang-mentang engkau masih lagi muda, masih kuat dan banyak harta. Nanti Allah Ta'ala akan menyiksa kamu dan membalas kamu seperti mana dia membalas orang-orang yang jahat dengan siksaannya yang pedih. Tuan-tuan ya, siksa Allah Ta'ala ni janji benar. Nikmat daripada Allah Ta'ala pun janji yang benar. Sahabat-sahabat yang menguruskan jenazah, banyak kisah-kisah yang ditunjukkan. Ada yang diberikan nikmat, ada yang diberikan dengan musibah bala yang besar, tuan-tuan. Ada yang diuruskan tu mati dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Ya, ketika mana ditarik keluar daripada peti ais setelah 2 minggu disimpan di dalam peti mayat. Dan kes kematiannya kerana serangan jantung, tuan-tuan. Ini kes benar ni, Kuala Lumpur. Jadi dipanggillah, dihubungilah ahli waris untuk datang menuntut si mati ni, untuk diuruskan mandi, kafan, solat dan tanam. Apa kata si waris pada pihak hospital Kuala Lumpur? Uruskanlah, kami tak nak ambil tahu apa-apa. Jadi pihak hospital simpanlah dulu, kot-kot sehari dua nanti berubah hati kan, jadi baik ke, jadi sejuk ke, datanglah ambil. Tak ambil juga sampailah ke 2 minggu. Bila dah sampai 2 minggu kan, hospital Kuala Lumpur tu mayat hari-hari ada bertambah, tuan-tuan kan. Prosedurnya 2 minggu. Kalau foreigner terpaksa simpan, foreigner kadang simpan sampai dalam kontainer, tuan-tuan kan, bertahun-tahun. Paling lama kes 38 tahun simpan dalam tu peti ais kontainer tu ya. Subhanallah. Baik, lalu setelah 2 minggu diberitahu pada sahabat kami untuk uruskanlah si mati ni. Meninggal dunia ni kena serangan jantung di kelab malam ketika sedang meminum arak. Itu ya. Lalu setelah ditarik dan diselak kain putihnya, mayatnya hitam legam. Hitam legam. Macam kena bakar. Allah Ta'ala tunjukkan tanda murka Allah tu, dihitamkan si mati ni sampai menyatu. Bukannya kena bakar, duduk dalam peti ais. Duduk dalam peti ais gitu. Subhanallah. Itu satu musibah besar. Satu lagi manfaat yang besar atas hambanya yang redha dengan mujahadahnya, bersabar dengan kerenah seorang suami penagih dadah. Muslimat ini orang Sabah, bekerja di Kuala Lumpur, didera oleh suaminya seorang penagih dadah. Dan walhal dia boleh sangat minta cerai daripada pihak mahkamah. Kan, suami aku ni penjenayah, sepak terajang kan, benjol sana, bengkak sana, biru kat sini dan sebagainya. Sehingga mana dia ketika sampai di hospital Kuala Lumpur, syarat mengandung tu dapat diselamatkan bayi dalam kandungannya. Namun dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuan-tuan. Ya. Jadi sahabat kami yang tim muslimat uruskan dia ketika mandinya berbau wangi. Ketika dikafankan tetap wanginya, ketika disolatkan pun wangi, dinaikkan ke dalam van nak hantar ke Kelang, satu van bau wangi itu, dan sehinggalah disolatkan kali kedua di Kelang, dan saat nak dikebumikan pun tetap kekal wanginya tu. Dan semua orang kata, wangi sungguh, wangi sungguh, wangi sungguh. Subhanallah. Dia tutup keaiban suami dia sampai mak dan ayah dia tak tahu yang rupa-rupanya di biru tu bukan kena tombol pintu terjatuh itu ini dan sebagainya. Helah yang dia beritahu untuk menutup aib suaminya yang jahat tu. Namun dengan dia menutup aib tersebut, yang Allah Ta'ala hadiahkan, oleh kerana kamu sabar dengan ujian atas dunia ni, aku bagi tanda-tanda yang macam ni. Tu tanda nikmat tu, tuan-tuan. Kemana selepas ni Allah Ta'ala yang lebih tahu. Bagi diri kita, tanda ahli syurga dah tu, tanda ahli syurga dah. Subhanallah. Tu macam-macam tanda lah, tuan-tuan. Ada orang yang mana ketika mana diuruskan warga Nepal, pihak hospital beritahu uruskan ni cara Islam. Ada 2 kematian serentak berlaku di tempat pembinaan. Ya. Lalu sahabat kami uruskanlah mandinya,
kafannya, solatnya dan tanam di Kuala Lumpur. Selepas 3 hari dapat panggilan daripada pihak hospital, Ustaz minta datang ni ke tanah perkuburan sekian-sekian pada waktu sekian-sekian, pihak waris menuntut si mati daripada Nepal datang terbang tu tuntut. Seorang masih lagi dalam peti ais, seorang dah diuruskan, kan begitu. Lalu terpaksalah sebab ada warrant daripada mahkamah, lalu terpaksalah pergi ke tanah perkuburan tu untuk digali semula, dikeluarkan mayat. Dan baru korek dalam sekaki 2 kaki, terasa hangatnya tanah perkuburan yang tu saja, panasnya bukan kepalang lagi tuan-tuan. Disaksikan sendiri oleh waris si mati. Dan dia kata, sorry ya, tak apalah, tak jadi tuntut lah, kampus balik. Kampus balik, tambah tuan-tuan. Dan rupa-rupanya si mati tu agama Buddha. Rupa-rupanya yang mati tu agama Buddha, bukan Muslim. Yang Muslim yang dalam peti ais tu lagi. Tu tersalah urus rupanya. Janji Allah nak bagi nikmat, nak bagi azab. Allah Ta'ala tunjuk, ya. Subhanallah. Orang yang urus jenazah ni banyaklah kisah dia tuan-tuan ya. Hari ni pun saya akan buat sharing sentuhan hati di Masjid Al-Azim Melaka pukul 11 nanti. Jadi lepas daripada kuliah kita nak terus ke Melaka ni sekejap lagi ni. Itu dia kan. Tanda-tanda Allah Ta'ala tunjuk tuan-tuan atas dunia ni banyak. Jangan berani-berani cabar Allah. Jangan berani-berani lupa Allah. Situ dia. Kata Abah Mursyid, guru pada guru kami, jangan berani-berani lupa Allah. Lagi-lagi jangan berani-berani cabar Allah lah. Itu lebih lagi. Baik. Biarlah apa yang lahir sama dengan yang batin. Biar apa yang di depan ni, yang terzahir ni, sama dengan yang di dalam. Celaka engkau, lisanmu sahaja yang Muslim, nampak bicara macam orang Islam, tetapi hatimu tidak, munafik rupa-rupanya. Bicaramu saja Muslim, perbuatanmu tidak. Di depan orang saja engkau kelihatan Muslim, tetapi di belakang tidak sama sekali. Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau sembahyang, puasa dan melakukan segala macam kelakuan yang baik, namun engkau tidak tujukan semua amal itu kepada Tuhanmu, maka engkau dianggap munafik, terjauh dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Itu satu perkara. Kita tuju ibadat aku ini untuk Allah. Ibadat aku ini tanda syukur aku pada Allah. Aku tahan maksiat ni tanda aku malu dengan Allah, bukan kerana tanda aku takutkan neraka. Itu pun ikhlas dah tu, takutkan neraka tu. Tapi kalau kita elakkan diri daripada maksiat kerana aku malu dengan Allah, tingkatannya lebih tinggi. Begitu keadaan bezanya. Orang yang beramal kerana kewajiban biasa, tapi kalau orang beramal kerana syukur, luar biasa. Siapakah yang paling luar biasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan amalan yang wajib, fardu-fardu tu, lalu ditambah dengan yang sunat puasanya, dengan sembahyang malamnya sampai bengkak-bengkak kaki. Orang kita sembahyang juga, bengkak kaki juga, tapi bengkaknya kerana garut, bukan bengkaknya kerana sembahyang tu. Dia lain, jauh beza. Gitu tuan-tuan. Baik. Bertaubatlah dari sekarang kepada Allah Azza wa Jalla dari segala perbuatan kamu, perkataan kamu dan segala cita-cita kamu yang buruk. Ya. Pertama, bila kita perasan bahawa kita buat ni untuk Allah, kita tutup benda tu. Keperasanan kita buat untuk Allah tu kita tutup. Kita tengok hakikat yang sebenar, Allah Ta'ala gerakkan kita untuk buat. Maka kita tak nampak diri kita, kita nampak diri Allah yang menjadikan kelakuan tu. Af'al Allah nak membaikkan kita. Situ duduk dia tuan-tuan ya. Usaha ikhtiar, ya, itu perbahasan syariatnya gitu. Kan perbahasan hakikatnya Allah Ta'ala gerakkan kita untuk membaikkan kita. Situ dia. Lalu kita akan padam usaha ikhtiar aku ni tak ada apa pun. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita terjatuh dalam dosa maksiat, umpama contoh, hakikatnya baik buruk datang daripada Allah Ta'ala belaka tu, tapi kita guna bahasa syariatnya, Allah Ta'ala larang daripada melakukan kejahatan, Allah Ta'ala suruh buat benda yang taat namanya. Maka adabnya adalah kita melihat bahawa Allah Ta'ala suruh aku ni taubat.
maka zahirlah kan sifat maha pengampun, maha pemaaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya sifat tu kerana tu nak bagi ampun tu, maaf tu, situ duduk dia. Lalu orang yang melakukan kesalahan dia tidak akan putus asa, dia akan mengekalkan taubat dia hari tiap hari, macam tu. Baik, bertaubatlah dari sekarang dari segala perbuatanmu, perkataanmu dan segala cita-citamu yang buruk. Kaum yang tiada bermuka-muka dalam amalannya itulah orang yang berjaya. Baik depan orang begitulah amalan dia, baik belakang orang pun macam tu amalan dia. Tak berkait dengan tempat, tak berkait dengan situasi pun, dia kekal beramal dia gitu. Ya, kalau di depan orang dia buat qabliyah ba'diyahnya, di belakang orang di rumah pun dia buat juga qabliyah ba'diyahnya. Faham dah? Gitu. Orang yang yakin, yang mengesakan Tuhan dan yang ikhlas dalam amalan serta sabar atas bala musibah daripada Allah dan bencananya, yang bersyukur di atas nikmat dan kemuliaannya Ta'ala tu, mereka sentiasa menyebut Allah bukan dengan lisan, tetapi mereka menyebut dengan hati mereka. Yang disebut batin-batin tu hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, ismuz zat, Allah dalam hati tu, hati kamu akan menjadi tenang, diri kamu akan menjadi tenang. Mengingati Allah juga dengan jalan selain daripada zikir adalah dengan salat. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimanakah aku ingin menjemput kecintaan Allah pada diri aku?" Lalu dijawab baginda SAW dengan kalimahnya yang mulia, iaitu engkau perbanyakkan sujud, iaitu perbanyakkan salat. Kerana dalam salat itu adanya zikir dan sebagainya, ada disebut nama-nama Allah, itu dalam kelakuan salat. Dan dalam solat itu adanya sujud, adanya zikir. Tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika sujud. Bahkan di akhirat kelak, yakni di dalam syurga, ketika mana terbukanya dinding akhdar, setelah baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di dalam syurga, sebelum itu Nabi Musa AS naik ke atas mimbar yang 500 tahun perjalanan tingginya mimbar tu, berwarna merah daripada delima. Dan Nabi Daud AS, dan Nabi Isa AS, dan Rasulullah SAW yang membaca khutbah. Yang lain tu membaca kitab mereka, Zabur, Taurat, Injil. Gitu. Rasulullah tak baca Quran, Rasulullah baca khutbah. Lepas Rasulullah baca khutbah, ada satu pujian yang tidak pernah didengar selama ini. Lalu terbukalah dinding akhdar, hijab tu, terzahirlah zat Allah yang laisa kamisli syai', dan tidak bertempat, tidak bersifat sebagaimana yang kita tergambarkan. Tak boleh fikir ni, tak boleh fikir, jam belotak ni, kena tengok sendiri nanti kan. Lalu ketika itu semua makhluk sujud, automatik sujud. Wahai sebelum tu minta izin dengan Allah Ta'ala nak sujud, Allah Ta'ala kata apa? Ini bukan tempat lagi untuk solat, untuk rukuk, untuk sujud, bukan. Dan ini tempat untuk bernikmat-nikmat. Namun setelah mana terzahir zat Allah, semua pakat sujud. Dengan segala mata benda yang ada dalam syurga tu sujud sekali. Bukan orang, bukan jin saja, semua yang ada sujud sekali. 40 tahun lamanya sujud tu. Itulah dia sujud yang terakhir, yang paling nikmat. Gitu tuan-tuan. Baik. Jadi orang yang menyebut nama Allah bukan sekadar lisan, tetapi disebut juga di dalam hati. Ini maksudnya Sayyidi Syekh Jalani nak berpesan pada kita, masa kita berzikir tu jangan sekadar di lidah, tapi hadirlah di dalam hati. Dan begitu juga solat, jangan semata-mata kelakuan qauli, fi'li, qalbinya tu, tetapi qalbinya sentiasa berhadap dengan Allah, menyedari diri itu sedang berinteraksi dengan Allah, hadir hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani pernah berpesan, satu hari aku melihat anak-anak murid aku sedang berada dalam majlis suluk, majlis zikir kan. Dia orang zikir ni bukan macam kita 100-200 tuan-tuan kan, main ratus ribu zikir dia orang ni. Aku melihat ada anak-anak murid aku yang mana zikirnya itu hadir hati mereka,
Lalu iblis, syaitan ni menjauhi diri mereka, tak boleh nak masuk, tak boleh nak tembus. Dan ada juga daripada kalangan murid aku yang berzikir tetapi hatinya lalai cuai. Lalu mereka dikerumuni umpama lalat yang mengerumuni bangkai. Itu keadaan dia kan. Itu berzikir tu tapi hatinya lalai ketika itu. Tuan-tuan bayangkanlah kalau orang yang langsung tak ada berzikir, lagilah kena kerumun, kena hurung, kena serang terus daripada tentera-tentera iblis ni. Subhanallah. Maka apa kata guru kami Sayyidi Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Ja'far Al-Khalidi, berzikirlah walaupun hati kamu lalai. Jangan jadi orang yang langsung lalai daripada berzikir, langsung tidak pun nak berzikir. Mudah-mudahan asal daripada lalai tadi, lalai yang mana berzikir-berzikir tak sampai-sampai, akhir sekali kemudian barulah terbit hadirnya hati dengan Allah, sebab dah terbiasa dah kan. Situ dia duduknya. Bila mereka dianiaya orang, mereka tetap senyum. Ini orang yang dah mula dekat dengan Allah. Sebab apa yang berlaku tu daripada kehendak Allah, dia nampak ke atas. Orang-orang besar di dunia dipandangnya tiada kuasa apa pun, super je, sama, semua makhluk belaka. Semua yang berada di atas muka bumi dianggap mati, tak hidup pun. Yang hakikat hidup sebenar Allah. Lemah tak kuat pun, yang paling kuat Allah. Sakit, miskin dan tiada kuasa apa pun. Syurga dianggapnya kosong dari nikmat, kerana yang lebih difokuskan Allah, kerana syurga itu makhluk. Sebagaimana Rabiatul Adawiyah waliyullah daripada kalangan wanita, ya Allah, kalau aku nakkan syurga, kau tak payah masukkan aku lah ya Allah, makhluk je syurga tu. Ya Allah, kalau aku beramal kerana aku takutkan aku, kau masukkan aku, sebab tak ada gunanya, sebab aku bukan nak yang itu, aku nak hanya engkau ya Allah. Nak redha Allah tu. Bila Allah Ta'ala redha, takkanlah Allah Ta'ala nak letak dalam neraka, letak dalam syurga lah. Situ dia. Maka dia tak nampak pihak-pihak yang lain tu lah. Jihad-jihadnya telah bersatu menjadi satu jihad sahaja, satu pihak kan. Dia tak nampak yang lain, nampak Allah Ta'ala satu sahaja. Yang lain tu makhluk, tak ada benda pun. Situ dia. Tiada bumi, tiada langit dan tiada penghuni pada keduanya. Hakikatnya dunia yang ada ni majaz, ketandaan penciptanya. Dunia yang ada ni bayang. Saya lalu di sebelah satu dinding, tiba-tiba kedengaran satu suara dan nampak bayang. Ni nampak gaya ni, gaya ketinggian bayang ni rasanya Wak Hambali ni contohnya lah kan. Wak Hambali kita nampak bayang tu, ni Wak Hambali ni. Tiba-tiba dia pun muncul sebalik dinding tu, memang ya pun di dia. Sekarang ingatan kita ingat lagi pada bayang ke ingat pada Wak Hambali yang terzahir tu? Wak Hambali lah jawapannya kan. Mana yang penting, bayang ke diri tuan bayang tu? Diri tuan bayang. Begitulah Allah. Ketandaannya ni makhluk yang diadakan, namanya dunia ni. Yang penting dunia ni ke segala yang lain tu ke, atau Allah? Jawapannya yang penting Allah lah. Situ duduk dia tuan-tuan ya. Bahasa dalam kitab kita ni bahasa yang berlapis-lapis. Kalau arwah Pak Sumit, begitulah keadaan dia. Rupanya orang-orang sufi ni, dia karang kitab, begitulah ilham dia yang diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang sesuatu yang tersirat, tersirat di sebalik apa yang disuratkan ni. Gitu dia tuan-tuan. Baik. Mula-mula mereka dengan dunia dan ahli dunia. Orang yang dulu tak sedar, dia duduk dalam kelompok orang yang lara, orang yang lalai. Lalu mereka berkumpul dengan akhirat dan ahli akhirat. Bila dah mula ada kesedaran, taufik hidayah Allah Ta'ala tu, mula menjadi orang yang mendekati masjid surau, mula menjadi orang yang mendekati majlis ilmu dan sebagainya, mendekati para alim ulama. Lalu berkumpul dengan ahli akhirat, dan kemudian itu mereka berada pula dengan Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Tuhan itulah yang sama, yang menjadikan dunia dan menjadikan kehidupan di akhirat tu. Jadi orang-orang ahli akhirat ni siapa? Guru yang memimpin rohani kita. Situ. Mereka telah mendampingkan diri dengan Tuhan, dan siapa yang mencintai Tuhannya, mereka bersama-sama dengan Tuhan beserta hati mereka, sehingga mereka sampai ke sisinya, hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Kita nak sampai pada Allah, pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ni yang lelaki ni. Ya, tuan-tuan ya. Seorang isteri nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu yang paling dekat adalah redha suami dia. Kan? Maknanya dia taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, baru dia boleh sampai lepas tu. Kalau tak, dia tak lepas. Pergi umrah berkali-kali sekalipun tetapi dia jahat dengan suami, tak redha dengan ketetapan apa yang Allah Ta'ala buat, maknanya dia jahat dengan Allah sebenarnya. Situ duduk dia. Ramai orang tak perasan benda ni. Akhirnya mereka menemui teman sebelum jalan. Mereka menemui teman tu yang akan memimpin dia pada jalan tu. Baik. Mereka pun membuka pintu antara diri mereka dengan dia. Allah Ta'ala tu dia tunjukkan bagaimana cara taubatnya begini, macam mana cara beramalnya begini. Dan kurangkan makan, banyakkan puasa. Kurangkan bercakap, banyakkan zikir. Kurangkan tidur, banyakkan berjaga malam. Banyak gitu ya. Kurangkan bercampur, banyakkan mengasingkan diri. Maksud dia apa? Jangan bercampur dengan orang yang lara lalai. Asingkan diri, duduk dalam kelompok orang-orang yang baik. Itu lah. Baik. Dia sentiasa mengingati mereka selama mereka mengingati dia, Allah Ta'ala tu. Kan? Selagi mana kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Kita lupakan Allah, masukkan yang lain, iaitu makhluk, ingatan kita pada orang, ingatan kita pada harta dan sebagainya, ketepi ingatan kita pada Allah. Tapi bila kita masukkan ingatan tu dengan zikir tadi, maka ketepilah yang lain. Sehingga dengan sebab ingatan itu, semua kesalahan mereka digugurkan. Bila ingat Allah Ta'ala ni tanpa disangka-sangka, kan, dosa-dosa yang lepas Allah Ta'ala apa habis. Gitu. Mereka melarikan diri dari selain dia, mana tak nak duduk dengan orang lain dah, hanya nak duduk dengan Allah. Hati ni tak nak putus untuk duduk bersama-sama hanya dengan dia, dengan Allah Ta'ala ni. Mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla akhirnya tu, fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatilah aku dan aku akan mengingati kamu, dan syukurilah aku dan janganlah kamu kufur. Itu dia. Kufur ni apa? Berlawanan dengan syukur. Syukur orang yang melakukan taat, kufur orang yang melakukan maksiat. Itu tanda kufur. Situ dia. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani ini menjentik hati kita untuk menambahi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Dan yang keduanya, kita menyedari ketika mana saat kita berzikir ke buat amal taat dan sebagainya tu, kita tak nampak diri kita, tapi kita nampak Allah Ta'ala yang gerakkan kita, disentuh hati kita ni untuk ingat dia. Sebenarnya afal Allah Ta'ala ke diri kita ni semua ni, itu sebenarnya hakikat dia, tuan-tuan. Sekian dahulu, apa maaf aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.